Tapi walaupun mereka menzahirkan keislaman mereka supaya tidak menerima ancaman daripada orang-orang yang telah beriman, tetapi dalam hati Ibnu Ubay dan 700 orang lebih ini, dalam hati mereka adalah kekufuran, kafir, dan pada masa yang sama dendam yang kesumat kepada Nabi. Kenapa ya? Kerana seolah-olah Nabi telah merampas pemimpin Yathrib daripada Ibnu Ubay. Dan episod penentangan dalam diam ini berterusan. Dari satu tahun ke satu tahun sejarah membuktikan. Lihat sahaja di dalam peperangan Badar. Nabi selepas peperangan Badar sallallahu alaihi wasallam bertindak menghukum Yahudi Banu Qainuqa di atas beberapa pengkhianatan yang telah mereka lakukan bersama dengan musyrikin Quraisy di Makkah. Tetapi semasa Nabi mahu bertindak ke atas Yahudi Banu Qainuqa, inilah lelaki Ibnu Ubay yang merayu kepada Nabi supaya jangan apa-apakan mereka, kerana 700 dari kalangan mereka ini pernah mempertahankan saya, menyelamatkan saya dan tim saya daripada serangan dan pencerobohan. Tuan-tuan, mengaku Muslim tetapi menyokong Yahudi. Inilah sirah beritahu kita tentang makna munafik. Na'udzubillah. Dan setiap kali Nabi berkhutbah, mahu berkhutbah pada setiap hari Jumaat, bila Nabi duduk nak khutbah, sebelum Nabi berkhutbah, this is the man. Inilah lelaki yang telah bangun untuk menyebut, wahai kaum muslimin, mari berkumpul dengan segera. Tolong dengar apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah beri perhatian dan tolong bantu perjuangan Rasulullah. Beliau datang untuk memberikan kamu kemuliaan. Manis benar tutur bicara lelaki ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sedangkan perbuatan menjadi MC seperti itu tidak diperlukan pun. Nabi tidak selesa dengan pendekatan Ibnu Ubay setiap kali khutbah Jumaat sebelum Nabi menyampaikan. Tak perlu acara-acara begitu. Ya? Tetapi Ibnu Ubay tanpa segan, tanpa malu melakukannya kerana Nabi tidak pun mencela perbuatannya. Kita pergi kepada perang Uhud. Ya, sebelum kita pergi kepada peristiwa yang menyebabkan surah ini turun, kita kena kenal juga lelaki ini pada peperangan Uhud. Beliau telah menyertai para sahabat bersama dengan 300 orang tim beliau, kaum beliau, pemuja beliau, penyokong beliau yang masih lagi tegar. Jadi adalah jumlah hampir 1000 orang pasukan mujahidin pergi kepada medan Uhud untuk bertempur dengan 3000 kaum musyrikin Makkah. Di tengah-tengah perjalanan, tengok side war yang dilakukan oleh lelaki ini. Di tengah-tengah perjalanan mereka belok ke kiri. Untuk tujuan apa? Menampakkan protes di atas keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan usaha misi untuk berperang dengan kaum penyembah berhala ini. Dan ini benar-benar meruntuhkan semangat para sahabat melihat kepada peristiwa berkenaan. Jadi jahat tak jahat, tuan-tuan puan-puan sekalian, itulah munafik yang bernama Ibnu Ubay. Dan apabila sampai ke tahun 4 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak jelas bagaimana Ibnu Ubay ini memberikan sokongan tidak berbelah bahagi bila baginda mahu bertindak ke atas Yahudi yang kedua, Yahudi Bani Nadir pada tahun yang keempat Hijrah. Ya, kepungan dilakukan akibat daripada pengkhianatan sekali lagi oleh Banu Nadir. Mereka ada konspirasi untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki yang samalah ya yang telah berkata untuk memberikan sokongan dan kesan psikologi kepada para sahabat, khususnya pasca perang Uhud. Namun kalangan para sahabat tidak putus asa daripada meminta, mendesak dan merayu kepada Ibnu Ubay untuk pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan memohon ampun bagi pihaknya. Memohon ampun kepada Allah menerusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan dalam suratul Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah bertaubat supaya Rasulullah boleh meminta keampunan kepada Allah untuk kamu, mereka enggan untuk melakukannya. Bahkan mereka menggeleng-gelengkan kepala dan mereka berpaling dalam keadaan mereka sombong, dan mereka terus menerus menghalang orang lain daripada mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, this is the real munafik menurut fakta sejarah semasa surah ini diturunkan. Lalu tibalah kita kepada peristiwa pada tahun 6 Hijrah. Maknanya dah 6 tahun lebih lelaki ini dengan konco-konconya dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Para sahabat tak berani bertindak apa-apa walaupun jelas depan mata mereka ini buat onar, buat masalah, tunjuk gedebeh semasa perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Para sahabat tidak berani untuk bertindak apa-apa kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertindak apa-apa. Ya, kerana Nabi melihat mereka, ya, bukan berdasarkan hati mereka, tetapi berdasarkan mereka sebagai seorang Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengekalkan muamalah dengan mereka sebagai seorang Muslim, walaupun Nabi mengetahui dengan jelas berdasarkan pemberitahuan daripada wahyu bahawasanya mereka adalah munafik. Tetapi tuan-tuan, inilah sikap Nabi yang kita kena teladani, di mana Nabi memberikan kepada mereka, ya, sikap meraihkan mereka sebagai seorang Muslim, dan rencana jahat mereka Nabi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di dalam peristiwa Bani Mustalik, di mana Nabi bersama dengan 400-500 orang para sahabat menuju ke satu perkampungan yang mana perjalanannya mengambil masa 2 malam. Maknanya lama juga tu. Kerana Bani Mustalik ini Nabi punya R&D, Nabi punya spies, Nabi punya mata-mata melaporkan mereka ada usaha untuk ambush Madinah. Mereka ada usaha nak kaut keuntungan daripada Madinah. Mereka ini adalah orang-orang Arab Badui. Lalu Nabi bertindak untuk mencegah serangan mereka, Nabi serang lebih awal. Dan tanpa memanjangkan kalam tentang serangan ataupun kepungan ini, kita lihat bagaimana dalam perjalanan pulang daripada perkampungan Bani Mustalik, ya, perjalanan yang sangat panjang, ya, dan ketika para sahabat sedang berehat dalam perjalanan, ada 1, 2, 3 RNR, dan di situ ada telaga Al-Muraisi', di mana telaga itulah menyebabkan para sahabat beratur untuk minum air dan memberikan air minuman kepada haiwan masing-masing. Ini berlaku dalam bulan Sya'ban tahun 6 Hijrah. Jadi bayangkan, kita kena letak situasi kita di tempat para sahabat yang sangat stres, yang panas terik, yang mana dahaga dan lapar, macam-macam dalam fikiran. Jadi mereka bukan malaikat, mereka adalah manusia. Jadi semasa beratur panjang itu berlaku peristiwa yang kita boleh katakan terlepas cakap. Terlepas cakap di mana satu orang daripada Muhajirun, namanya Jahjah bin Mas'ud Al-Ghifari. Beliau hamba kepada Umar Al-Khattab daripada Muhajirun. Konflik dengan satu orang lagi daripada Khazraj, daripada Ansar, yang bernama Sinan. Jadi semasa dia orang beratur tu, ya, kerana berlaku sesuatu yang kurang menyenangkan semasa beratur nak ambil air minuman berkenaan, perkataan yang muncul berlakunya, ya, keluar perkataan yang tidak baik sesama kedua-dua ini, Sinan dengan Jahjah. Lalu bila perang mulut ini sudah mula menyebabkan kedua-dua pihak rasa tak senang, ya, sedangkan mereka sedang beratur, lalu Sinan memanggil
Ansar untuk berkumpul, dan Jahjah memanggil Muhajirun untuk berkumpul, dan mereka memanggil dengan panggilan ya lal Ansar, ya lal Muhajirun. Lalu apa yang berlaku adalah hampir-hampir dan nyaris berkelahi antara sahabat-sahabat ridwanullahu alaihim ini. Tetapi ya, Nabi SAW bila mendapat tahu adanya perang mulut ini berlaku, Nabi bergegas datang kepada situasi ini dan berkata, apakah yang kalian telah ucapkan tadi? Ia sungguh jahiliah. Walaupun perkataan yang disebut oleh Sinan ya adalah ya lal Ansar, walaupun perkataan yang diucapkan oleh Jahjah ya lal Muhajirun, tetapi walaupun panggilan itu panggilan yang sangat mulia, iaitulah wahai orang-orang yang telah berhijrah fi sabilillah, dan wahai orang-orang yang telah membantu Muhajirun fi sabilillah, tetapi bila digunakan untuk tujuan ta'assub, bila digunakan untuk tujuan berkelahi, ia adalah perkataan yang jahiliah bagi Nabi SAW. Sepatah keluar daripada Nabi, terus para sahabat mentaati, dan lihatlah disiplin para sahabat. Kekadang mereka lupa, kekadang mereka alpa, tetapi peringatan daripada Nabi SAW, satu patah, dua patah, lerai konflik yang berlaku. Tetapi tidak boleh dinafikan, geng-geng munafik main peranan pada waktu ini. Konco-konco Ibnu Ubay, ya, yang sangat kecil hati dengan apa yang berlaku, telah datang kepada Ibnu Ubay dan meletakkan kepercayaan kepadanya untuk selesaikan konflik ini. Ya, bagi mereka konflik ini belum selesai. Lalu beliau telah mengucapkan satu ucapan yang dirakamkan di dalam Al-Quran, ya, dalam suratul Munafikun pada ayat yang ke-7, di mana la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Kalian telah dipandang remeh oleh orang-orang Muhajirun. Kalian Ansar beri muka dan terlalu manjakan orang-orang Muhajirun. Mereka datang ke tanah kita, mereka masuk dalam rumah kita, mereka dapat harta-harta kita, dan sekarang Ibnu Ubay kata, ibarat seperti kamu beri makan pada anjing, anjing itu makan kamu balik. Itulah ucapan penghinaan dilakukan oleh Ibnu Ubay kepada Muhajirun dalam peristiwa ini. Lalu apabila ucapan ini dilakukan oleh Ibnu Ubay tidak menyedari ada satu orang kanak-kanak yang mendengar ucapan ini, yang bagi Ibnu Ubay, setakat budak macam ni tak risaulah kalau dia buat ucapan begini, tak ada orang akan report kepada Nabi SAW. Namun Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu telah mendengar ucapan ini dan telah memaklumkan kepada ketua Ansar supaya dilaporkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bila mendengar peristiwa ini, di mana ucapan Ibnu Ubay ini, ya, ucapan yang menampakkan dendam, marah kepada Muhajirun, Nabi tidak terus bertindak. Nabi memanggil Ibnu Ubay dan Nabi memanggil Zaid terlebih dahulu untuk melaporkan secara full version tentang apa sebenarnya ucapan Ibnu Ubay. Dan bila Nabi dengar sepenuhnya ucapan Ibnu Ubay menerusi memori yang diingati oleh Zaid bin Arqam tadi, Nabi kata, barangkali kamu Zaid ada benda yang kamu sangat marah kot kepada Ibnu Ubay sampai kamu datang kepadaku dengan laporan begini. So Nabi SAW masih lagi menyangka kanak-kanak ini tokok tambah ataupun terlalu bias daripada awal kepada Ibnu Ubay. Lalu Nabi mengharapkan dia benar-benar neutral dan melaporkan apa yang benar-benar dia dengar. Tetapi Zaid benar-benar menegaskan kepada Nabi tentang Ibnu Ubay. Tadi kita sebut tentang kebijaksanaan Nabi. Dia nampak para sahabat bila berehat, sedangkan konflik tadi memang telah berjaya dileraikan oleh Nabi SAW. Para sahabat memberikan ketaatan. Tetapi hati belum tentu.
Hati belum tentu. Kadang-kadang masa inilah, ya, kalau kita hidup zaman sekarang lah kan, masa inilah mula nak hangatkan WhatsApp grupnya. Kau tak tengok ke apa yang Ansar buat tadi? Kau tak tengok ke apa yang Muhajirun buat tadi? Masa inilah kita punya hati rasa panas je. Rasa macam tak puas hati. Jadi benda-benda macam ni boleh berlaku bila banyak rehat. Bila kita berehat. Jadi Nabi dengan penuh bijaksana mengarahkan para sahabat, kita bergerak. Kita kena bergerak sekarang. Jadi para sahabat tak sempat buat apa-apa persiapan, terus bergerak, dan mereka sangat penat bergerak. Di RNR seterusnya, mereka sangat letih dan mereka terus tidur bila sampai. Jadi apa kesannya? Orang dah tak ungkit, orang dah tak sembang tentang apa yang berlaku tadi di Telaga Muraisi' tadi. Apa yang berlaku sebenarnya? Nyaris Muhajirun dan Ansar berkelahi. Syaitan masuk di dalam itu. Tetapi kebijaksanaan Nabi SAW, akhirnya para sahabat belajar tentang sesuatu yang sangat hebat. Jadi, bila perjalanan nak masuk ke Madinah, ini satu peristiwa yang sangat menarik. Anak kepada Abdullah bin Ubay, yang bernama Abdullah bin Ubay, telah menyambut kedatangan ayahnya. Ya, telah pergi kepada ayahnya Ibnu Ubay dan keluarkan pedang. Bukankah kamu kata dalam kenyataan kamu tadi yang orang-orang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina? Ya, sebagaimana dirakamkan di dalam Al-Quran suratul Munafikun ayat yang ke-8, ia juga ucapan Ibnu Ubay, la yukhrijannal a'azzu minhal adhal. Balik Madinah nanti, Ibnu Ubay berkata, ya, kita akan usir keluar orang-orang yang hina ini kerana kita adalah orang-orang yang mulia. Jadi kenyataan itu, ya, telah dikuot oleh anaknya sendiri, dan beliau datang kepada ayahnya. Kamu kata kenyataan itu bukan? Nah, sekarang kamu tahu siapa lebih mulia dan siapa yang lebih hina. Wallahi, kamu tak akan boleh masuk ke Madinah melainkan dengan izin Nabi SAW. Anak royak kaya. Bayang macam tu, tuan-tuan. Sampai Ibnu Ubay menjerit, wahai orang-orang Ansar, lihatlah anakku sendiri menghalang aku masuk ke Madinah. Subhanallah. Pertembungan akidah. Pertembungan antara anak dengan ayah. Seorang lagi anak Ibnu Ubay, dalam satu riwayat, saya terlupa namanya. Ya Rasulullah, bila kamu minum air, berikanlah kepada saya saki baki air berkenaan, agar dapat saya berikan kepada ayah saya, supaya bersih hatinya daripada minum air baki daripada kamu. Sebab perangai ayah teruk sangat. Ini anak-anak yang beriman seperti Nabi Ibrahim. Tetapi ayah mereka sebaliknya. Jadi para sahabat nampak, ya tuan-tuan, hikmah Nabi tidak membenarkan Umar dan yang seumpama dengannya membunuh Ibnu Ubay ataupun menghukum Ibnu Ubay, kerana keaiban yang beliau terima bila nak sampai di Madinah, dan selepas sampai ke Madinah lebih menyakitkan, dan dia kena rasa benda tu. Kalau dia mati lebih awal, dia tak rasa benda tu. Jadi ini bentuk tarbiyah, ya, daripada langit kepada manusia-manusia yang berpenyakit dalam hati. Para sahabat tidak berputus asa, mereka menyuruh kepada Ibnu Ubay untuk memohon ampun kepada Nabi SAW. Tetapi Ibnu Ubay mengatakan, kamu suruh saya beriman, maka saya beriman kepada dia. Kamu suruh saya zakat, saya tunaikan zakat. Baki lagi kamu suruh saya minta maaf lah, saya tak ada nak buat benda tu. Jadi egonya, sombongnya tuan-tuan, sampai ke satu tahap tak boleh nak rendah di hadapan Nabi SAW. Dan daripada detik inilah Ansar mula mencela sikapnya dan mula memberikan pukulan yang menyakitkan beliau dengan harapan beliau bertaubat, tetapi itu tidak berlaku. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, asbabun nuzul adalah laporan tentang apa yang menyebabkan surah ini turun. Tetapi perlu diingat, ya, saya sebut ini di penutup, al-ibratu bi'umumil lafaz laisa bi khususis sabab. Ibrah itu pada keumuman lafaz. Umum lafaz tidak menyebut nama Ibnu Ubay.
lafaz umum dalam Al-Quran tidak ta'yinkan, tidak detailkan di mana lokasi kejadian, siapa terbabit. Bahkan ucapan Ibnu Ubay, ucapan satu orang. Tetapi Al-Quran merakamkannya sebagai yakuluna. Yakuluna, sedangkan yang berucap seorang. Ini mengajar kita satu perkara, bahawasanya Ibnu Ubay adalah cerita sejarah. Tetapi penyakit Ibnu Ubay bukan cerita sejarah. Ya, Ibnu Ubay sudah mati. Tetapi penyakit nifak boleh menjalar, bergerak, masuk dalam tubuh kita. Berhati-hatilah tuan-tuan. Maka di penghujung suratul munafikun, Allah minta kita jangan sibuk munafikkan orang, risau dengan nifak dalam tubuh kita. Maka Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk merawat penyakit nifak